Assalamualaikum dan salam syaraku sayang, bersama saya Al-Faris Jemurin. Berita dimulakan mengenai warga pendidik pada era globalisasi perlu mempunyai pelbagai kemahiran dan pengetahuan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan, produktiviti dan kekal berdaya saing. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagah Wiin berkata, usaha institusi pendidikan dan kerajaan dalam mentransformasikan sistem pendidikan negara sedia ada pada tahap yang lebih berkualiti hendaklah sejajar dengan keperluan standard pendidikan global. Institusi pendidikan seperti IPG, Kampus Tun Abdul Razak harus berfikir dalam kerangka luar kotak. Berdaya tahan, dedikasi, progresif dan proaktif untuk memastikan setiap dasar program dan perkhidmatan mampu dijalankan dengan cepat, tepat dan berkualiti. Pelaksanaan semua agenda pembangunan pendidikan tadi perlu diadun dengan value proposition supaya transformasi hala tuju kehidupan anak didik dan masyarakat kita dapat menghayati falsafah nilai-nilai kebersamaan dan kesyukuran dalam kerangka keluarga Malaysia. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Anugerah Pencapaian Cemerlang bagi tahun 2021 di IPG Kampus Tun Abdul Razak, Kota Semarahan pada Isnin. Datuk Roland Sagah dalam pada itu berharap pengiktirafan ini berupaya menjadi perangsang semangat dan memberi inspirasi kepada para pendidik untuk berkhidmat dengan lebih gemilang lagi. Dalam majlis itu telah diadakan penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Anugerah Khas Pengarah dan Anugerah Guru Pembimbing Terbaik tahun 2021. Berita seterusnya, susulan kebakaran sebuah rumah jenis separuh kekal 2 tingkat di Kampung Segoleng tempoh hari, seramai 7 mangsa menerima sumbangan kewangan dan makanan asas. Sumbangan diserahkan oleh Menteri Kanan Kerja Raya Malaysia Datuk Seri Fadilah Yusof bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Satok, Datuk Ibrahim Baki kepada kesemua mangsa terbabit bertempat di Kampung Masjid Segoleng, Jalan Datuk Haji Bahbul pada Isnin. Menurut Datuk Fadilah, tragedi malang itu berlaku semasa beliau menghadiri program Maulidur Rasul Anjuran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Segoleng yang terletak kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian pada Ahad. Beliau juga bekas Ahli Parlimen Petrajaya berterima kasih kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM yang telah berjaya mengawal kebakaran sepenuhnya, termasuk polis, Jabatan Sukarelawan Malaysia, rela dan penduduk kampung yang turut membantu. Beliau turut bersyukur kerana tiada kemalangan jiwa maupun kecederaan dilaporkan. Berita di Limbang, Kementerian Pembangunan Luar Bandar Malaysia KPLB melaksanakan program Sahabat Komuniti Desa SCOT di 182 kawasan Parlimen di luar bandar tahun ini sebagai tindakan pantas membantu penduduk sekiranya berlaku bencana. Menurut Timbalan Menterinya Datuk Hasbi Habibullah, jumlah keseluruhan SCOT terdiri daripada 196 lokaliti seluruh Malaysia dengan mempunyai seramai 5,910 sukarelawan. Beliau memberitahu SCOT merupakan kumpulan tindakan komuniti Community Action Group yang ditubuhkan dengan sasaran sekurang-kurangnya 1 SCOT di semua parlimen luar bandar selaras dengan dasar pembangunan luar bandar. Jelasnya lagi, ini secara tidak langsung penubuhan pasukan SCOT di kampung-kampung juga merupakan intipati utama dalam mencapai visi dan misi KPLB dan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas ke arah kesejahteraan masyarakat luar bandar. Beliau berkata demikian dalam Majlis Pelancaran Sahabat Komuniti Desa SCOT Peringkat Negeri Sarawak tahun 2022 dan Jom Masuk Kampung di Dewan Kampung Perbahanan di Limbang pada Ahad. Mengulas lanjut, Datuk Hasbi berkata penubuhan SCOT ini bertujuan menggalakkan perkembangan semangat sukarelawan di kalangan masyarakat desa dalam pembangunan luar bandar dengan kerjasama strategik agensi jabatan swasta komuniti desa dan penubuhan bukan kerajaan NGO. Selain itu, katanya program tersebut merupakan satu jaringan komuniti yang bekerjasama di seluruh Malaysia untuk melahirkan kepimpinan dan semangat kesukarelaan.
Berikut pula sebanyak 3 projek bekalan air yang sedang dan telah siap akan memberi manfaat kepada penduduk kawasan Samarahan. 3 projek ialah pembinaan saluran paip baharu, pembinaan tangki aras tinggi, pembinaan stesen pam penggalak serta penggantian saluran paip lama untuk mewujudkan sistem grid bekalan air yang lebih bersepadu. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Utility Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, daripada 3 projek ini, 1 projek telah siap dan 2 lagi dijangka siap pada suku keempat tahun 2023. Projek yang telah siap ialah projek menaik taraf bekalan air di Lubuk Punggur, Lubuk Buntin dan Tanjung Sap dalam daerah Gedong bernilai sekitar RM41.9 juta yang memberi manfaat kepada lebih kurang 350 buah isi rumah. Manakala 2 projek yang masih dalam pembinaan adalah pakej 3D melibatkan pembinaan dan penyelesaian transmisi utama, merentasi batang Jambatan Sadong ke Simunjan, penggantian penempatan semula dan sambungan paip di Sebangan dan Sebuyau bernilai sekitar RM57.9 juta yang dibiayai sepenuhnya Kerajaan Sarawak. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas melawat projek stesen pam penggalak Lubuk Punggur pada Selasa. Selain itu, turut dilaksanakan projek bekalan air luar bandar sistem retikulasi Sarawak tahun 2016 Zon 2 Samarahan bernilai sekitar RM95 juta yang dibiayai sepenuhnya Kerajaan Persekutuan. Terdahulu, beliau telah mendengar taklimat yang disampaikan Jurutera Air bahagian daripada Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak JBAP bahagian Samarahan, Tamida Dadi. Laporan seterusnya, sebanyak 15 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK dan sebuah persatuan ibu bapa dan guru PIBG sekolah menerima geran peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM128,000. Ahli Dewan Negara Senator Rita Sarimah Patrick Insol berkata, peruntukan MRP itu adalah bagi membantu dan melancarkan aktiviti terutamanya JKKK di Rumah Panjang. Beliau berkata pemberian peruntukan berkenaan diberikan secara bergilir-gilir kepada pemohon berikutan peruntukan yang terhad. Minta ampun sekedar ke minta tapi berdau boleh beri marak ke tahun baru lah. Aku minta kita sikit bisa magam nyalai yang sabar punya aku lapan utai tadi kadang udah berjensi ke minta semua nyalai gaduh ke utai sikit kaya pamau teh bibit kedua ke bibit nyanyak mengarah ke pitai tu tadi namanya siapa bergempung mengajar pengawal. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan geran projek kecil luar bandar MRP di Pejabat Daerah Tatau pada Isnin. Selain itu, Senator Rita Sarimah turut memaklumkan sejumlah RM110,000 telah disalurkan kepada 7 buah JKKK. Beliau memberitahu bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tamin, pengagihan MRP akan diadakan pada masa yang terdekat. Berita di Bintangoh, pencenamaan semula Pesta Limau kepada Pesta Bintangoh memberi nafas baharu kepada Bandar Bintangoh supaya lebih dikenali masyarakat luar. Objektif penganjuran Pesta Bintangoh 2022 ini adalah untuk mewujudkan suasana harmoni dengan menggalakkan kerjasama dan mengeratkan hubungan mesra dalam kalangan masyarakat berbilang kaum menerusi penglibatan bersama dalam aktiviti sosioekonomi, kebudayaan dan kesejahteraan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kong Hing berkata, beliau berasa amat berbesarhati kerana dapat berkumpul bersama-sama sebagai sebuah masyarakat yang berbilang kaum yang hidup dalam suasana yang sangat harmoni. Kerjasama di antara semua pihak yang terlibat, iaitu jabatan-jabatan kerajaan dan agensi bukan kerajaan, yang mampan telah menjadikan pesta ini sebagai satu realiti. Oleh itu, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua agensi yang telah menggembleng tenaga bagi memastikan Pesta Bintangoh 2022 berlangsung dengan jayanya. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Perasmian Pesta Bintangoh tahun 2022, anjuran Majlis Daerah Meradong dan Julau MDMJ baru-baru ini. Selain itu, Pesta Bintangoh ini juga memberi manfaat kepada penduduk di daerah Meradong dengan mempromosikan Bandar Bintangoh sebagai destinasi eko pelancongan secara tidak langsung membantu dalam meningkatkan ekonomi di daerah Meradong. Dalam pada itu, Kerajaan Sarawak melalui Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Sarike telah meluluskan dana berjumlah RM100,000 untuk pemasangan lampu LED berwarna-warni di Jambatan Merah Bintangoh baru-baru ini.
Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Datuk Ding Kong Hing mengucapkan ribuan terima kasih kepada JKR Bahagian Sarike dengan kerjasama Majlis Daerah Meradong dan Julau MDMJ kerana telah bertungkus lumus memasang lampu LED berkenaan bersamaan dengan perasmian Pesta Bintango tahun 2022. Beliau juga menyeru kepada semua warga daerah Meradong sama-sama menikmati kecantikan jambatan berkenaan. Tambahnya lagi, apa yang penting masyarakat harus bersama menjaga lampu tersebut kerana ia boleh menarik lebih ramai pengunjung ke Bandar Bintango sempena sambutan Pesta Bintango tahun 2022. Tambahnya lagi, apa yang penting masyarakat harus bersama menjaga lampu tersebut kerana ia boleh menarik lebih ramai pengunjung ke Bandar Bintangor sempena sambutan Pesta Bintangor tahun 2022. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menjabar Fakta, salam UKAS.